Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung risalah tauhid dan sunnah dalam berdoa. Ini kerana kita duduk bahas ini banyak dalam masalah doa dan cara dalam berdoa itu pun juga perlu kita tahu supaya jelas masalah berdoa. Jadi sini tengok muka surat yang ke-10, sambungan yang last hari itu kita baca. Muka surat yang ke-10 menetapkan secara jelas bersungguh dan yakin ketika berdoa. Apa ni? Risalah ni PDF boleh ambil dalam Telegram. Dalam Telegram, nota ada dalam tu. Scroll baliklah tengok dalam tu. Nota, kalau siapa-siapa tak sempat untuk print, boleh tengok situ. Dan itu kita bagikan secara percuma untuk semualah. Menetapkan secara jelas, bersungguh dan yakin ketika berdoa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, salah situ. Daripada Anas, dalilnya Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alah wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrih lahu. Dari Anas, firman Allah tu potonglah situ daripada Anas. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di kalangan kalian tengah berdoa, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan janganlah mengatakan, ya Allah, jika engkau hendak berilah aku. Sebab Allah sama sekali tidak ada yang mampu memaksanya. La mustakrih lahu. Tidak ada yang boleh memaksa Allah. Jadi kita minta je apa yang kita nak. Kita minta je apa yang kita nak. Terus direct apa yang kita nak tu. Tak perlu nak berlapik-lapik, tak perlu nak berkias-kias. Dan kita sebut pun biarlah dengan jelas. Sebut tu biar dengan jelas apa yang kita nak. Dan ini juga memberi maksud kita bersungguh dalam berdoa. Kita nak doa kita tu makbul. Dan ini juga menunjukkan keyakinan kita. Yakin kita akan doa yang kita ucapkan, yang kita duduk minta pada Allah Ta'ala itu, kita yakinnya Allah Ta'ala boleh selesaikan masalah kita. Habis itu, hadir hati tanpa kelalaian dan yakin doanya diterima. Dalilnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan keadaan yang yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai leka. Maka pastikan doa kita dalam nak berdoa itu ada keyakinan. Yakinnya Allah Ta'ala nak memakbulkan doa kita.
Sebab kalau duduk main kita duduk kata kalau Allah Ta'ala makbul, tak tahulah tu Allah Ta'ala makbul ke tidak. Jangan kata gitu. Kita yakin Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Habis itu, mulakan berdoa buat dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian selain. Itu cara nak berdoa. Doa ni kita ambil perkataan untuk diri kita sendiri. Seperti walaupun nak pergi kubur sekalipun. Yarhamullahu lana walakumul afiyah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kami dulu. Dan kami. Kami dulu, lepas tu kamu. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a bada'a bi nafsihi. Daripada Ubay bin Ka'ab dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa maka beliau memulakan dari dirinya. Hadis ni riwayat oleh Abu Daud, hadis ni sahih. Habis itu berdoa secara lapang, menyeluruh. Lapang menyeluruh bukan secara disempitkan. Macam mana tengok hadis. Dalilnya anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati wa kunna ma'ahu faqala arabiyyun wa huwa fi salah Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahadan. Falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil arabi laqad hajjarta wasi'an yuridu rahmatallah. Bahwasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk solat dan kami ikut berdiri dengannya. Di tengah-tengah solat ada seorang Arab Badui yang berbicara, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Janganlah engkau merahmati seorang pun selain kami." Setelah salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada orang Badui itu, "Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas." Yakni yang dimaksudkan iaitu adalah rahmat Allah Ta'ala. Hadis ni riwayat oleh Al-Bukhari. Mana jangan kita tumpukan hanya ini saja, orang lain tidak. Umumkan doa. Semua orang dah. Macam yang sebelum pada ni, kita utamakan diri kita terlebih dahulu. Kemudian baru orang lain. Kalau orang lain pula, jangan pula orang-orang tertentu saja. Mak ayah saya sudahlah. Mertua saya jangan. Tak boleh itu. Sekali semualah. Doa kita tu biarlah sekali semua. Anak saya, anak yang ni, anak yang ni tak boleh lah. Tak termasuk doa saya ni. Tak. Hanya anak yang ini saja. Jangan kita sempitkan doa kita. Kalau nak doa rahmat, biarlah rahmat itu menyeluruh. Seperti mananya rahmat Allah Ta'ala itu memang menyeluruh. Dan Allah Ta'ala nak ajar pada kita pun dengan sifat rahmat dia, rahman dia tu menyeluruh. Dan nak ajar kita pun kena menyeluruh juga. Kasih sayang pada orang ni, kita sayang semua orang. Habis itu. Kemudian sertakan dalam doa, memohon taubat dan pengakuan akan dosa. Taubat, mengaku dosa. Iktiraf. Kita kena mengiktirafkan. Membuat perakuan. Ya, salah ni. Salah. Kita mengaku kita salah. Sebab lawan dianya orang tak mengaku salah. Kita mengaku kita buat salah. Sungguhnya, taubat dan pengakuan dosa dalam doa berupa adab berdoa dan asbab penerimaan doa. Inilah akhlak para anbiya dan berupa ajaran yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum dan umat. Dalilnya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berdoa merayu, wahai Tuhan kami telah menganiayakan diri kami sendiri. Dan kalau engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Maka sininya adalah bentuk taubat. Mengaku dosa. Zalamna anfusana, kami buat zalim pada diri kami sendiri. Ini adalah bentuk perakuan. Kita kena mengaku salah. Nak suruh Allah Ta'ala hapus dosa kita, kita mengaku salah. Mengaku salah yang kita buat. Dan firman Allah Ta'ala, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan sebutlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakan kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan gelap gulita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku, sesungguhnya aku adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Ini pengakuan. Kena ada pengakuan. Dan Allah Ta'ala terima doa permintaan Nabi Yunus ini. Dan diriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'an ad'u bihi fi salati." Qala, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya situ, "Alimni, ajarlah kepada aku sesuatu doa." Ajarlah kepada aku sesuatu doa yang mana aku nak berdoa dengannya di dalam solat. Lalu berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang dibaca dalam solat. Nah, ini kita kena hafal lah. Hafal hadis doa ini yang mana, ya Allah, inni zalamtu nafsi. Sungguhnya aku ni menzalimi diri aku sendiri. Zulman katsira, banyak zalim sungguh aku ni buat pada diri aku sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. La yaghfiru dzunuba illa anta itu mafhum kepada la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan kamu dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan kamu saja ya Allah. Itu mana dia? Faghfirli, maka ampun dosa aku. Ampunlah dosa aku, berilah pengampunan daripada sisi kamu ya Allah. Warhamni, dan rahmatlah ke aku. Yakni rahmat aku dengan ampun semua dosa itu tanpanya dendam apa-apa. Tanpa dengan balahnya dosa-dosa apa. Innaka antal ghafur rahim, sungguhnya engkau ya Allah, engkau lah yang maha pengampun lagi maha belas kasihan. Maka ini doa yang kita patut baca dalam setiap solat kita. Setiap solat kita dalam tahiyat, baca dalam tahiyat sebelum salam baca doa ni. Dan doa ini pun sama, memberi pengakuan kita ni buat salah. Orang salah ni dia kena mengaku salah. Jangan kata apa dosa. Salah tak mengaku. Kena mengaku salah. Kemudiannya bukan berdoa meminta untuk perbuatan dosa ataupun memutuskan silaturahim. Ini sama sekali tak boleh. Ya Allah, aku nak curi esok. Bagilah selesai masalah aku, nak curi esok. Jangan doa gitu. Jangan doa. Itu salah satu contohlah. Ataupun doa nak putuskan silaturahim. Bagi putuslah dia mengaku. Jangan doa gitu tu jangan. Dalilnya an Ubadah bin Samit qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'alal ardi muslim yad'u Allah bi da'watin illa ataahu Allahu iyyaha aw sarafa 'anhu min su' mithlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Faqala rajul min al-qaum idza nukthiru qala Allahu aktsaru. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim di atas muka bumi ini berdoa kepada Allah Taala dengan suatu doa, melainkan Allah Taala akan memberikannya atau memalingkan keburukan darinya seperti doanya, selama ia tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Hadis ni riwayat Tirmizi, hadis sahih. Kemudian doa kita tu janganlah terburu-buru. Jangan lorak. Jangan nak gopoh gapah nak suruh terus jadi ke apa semua. Jangan terburu-buru.
Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa kalian akan mustajab selagi ia tidak terburu-buru dengan mengatakan aku telah berdoa, aku dah berdoa dah tadi, namun tidak kunjung diijabah, tidak diterima, tak terima lagi. Aku doa dah tadi tapi tak makbul lagi. Tak makbul lagi. Macam mana? Gitulah. Jadi doa yang nak terburu-buru, nak tergesa-gesa ini tak boleh. Maksudnya penerangan sini, dari hadis ini ialah tidak terburu-buru, ia ingin cepat sehingga terzahir keadaan putus asa. Sebab bila nak cepat-cepat gini, maka nampaknya dia ni orang yang putus asa dengan Allah Ta'ala. Padahal sama sekali kita dilarang daripada berputus asa. Firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka pada Allah Taala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada mendapatnya rahmat Allah Taala, daripada nak kepada rahmat Allah Taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu boleh mengampunkan semua dosa-dosa mana-mana pun Allah Ta'ala boleh ampun. Innahu wal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha belas kasihan. Maka di sini dengan maksud la taqnatu min rahmatillah, jangan kita sama sekali berputus asa dengan Allah Ta'ala. Kemudiannya mengulang-ulangi perkataan doa. Doa ni kita ulang. Banyak kali kita ulang pun tak ada masalah. Ulang tu. Hari ini doa yang sama, esok doa yang sama. Zuhur, sama asar, sama maghrib, sama isyak, sama. Menzahirkan kita tak jemu-jemu. Kita tak jemu-jemu pun nak minta doa. Tak jemu-jemu. Dalilnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melalui riwayat panjang lebar tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas golongan kufar Quraisy. Doa nak minta azab kepada kufar Quraisy. Kemudian dia berkata, wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berdoa, dia doa 3 kali, dan bila dia meminta, maka dia meminta dengan 3 kali. Cara Nabi nak minta apa-apa, dia minta 3 kali. Cara Nabi bercakap. Nabi bercakap pun bila dia menghuraikan sesuatu pun dia ucap dengan perkataan 3 kali. Bahkan kadang-kadang tu lebih daripada itu. Apabila beliau berdoa, biasanya beliau akan mengulangi sampai 3 kali, dan apabila dia meminta, beliau akan mengucapkan 3 kali. Hadis ini riwayat oleh Muslim. Maka kita banyak kalilah ulangnya doa. Menunjukkan kita tak jemu. Kita tak jemu. Orang yang yakin, orang yang berkehendak pada Allah Ta'ala, bahkan dia rasa syok. Syoknya dia berdoa. Minta. Bahkan bila kita rasa apa ni? Rasa macam hari tu lain macam sikit. Syok dia yang nak berdoa. Maka kita terus doa. Kita dalam keadaan rasa syok berdoa ni, kita kena terusnya doa. Seperti mana dalam Al-Quran dia beritahu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Terus masa tu Nabi Zakaria berdoa. Bila dia rasa syoknya cerita tentang doa tu, dia terus berdoa. Mana syok doa ni kita kena ingat. Bila kita rasa syok berdoa ni, kita kena terus doa. Jangan tunggu. Tak apa malam ni, esok ke petang, esok ke apa ke. Jangan kita tangguh-tangguh dah lagi. Sekarang. Tengah syok sekarang ni, sekarang. Sebabnya kalau kat arai pula, petang ke, malam ke nanti, takut syok tu dah tawar dah sikit. Kemanisan tu dah tak manis mana dah lagi. Kurang manis. Maka sekarang yang rasa manis dia berdoa tu, terus berdoa sekarang. Kemudian dia berdoa ketika senang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'id wal karb falyukthir du'a fir raja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang naknya senangnya Allah Taala makbulkan doanya ketika dia dalam keadaan sempit serta berduka, maka hendaklah dia berdoa ketika dalam keadaan senang. Pilih masa senang. Nak berdoa ni pilih masa senang tu kita berdoa. Mana nak cepatnya makbul ni kita kena sentiasa berdoa. Jangan tanya susah dulu baru nak doa. Tanya kita senang tu, gembira ke, suka ke, doa. Sebab tu kita kena banyak-banyak doa.
kebaikan, sebut Masya Allah ke, tu pun zikir pun dengan makna doa. Zikir kan seru pun dengan makna doa. Jadi kita serulah benda-benda perkataan yang baik-baik. Zikirlah benda yang baik-baik. Itu pun juga merujuk pada mana doa. Ingat pada Allah Ta'ala sentiasa. Jadi apa-apa benda senang yang kita dapat, Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana isyarat kita ingat pada Allah Ta'ala. Bila senang ni ingat pada Allah Ta'ala. Bila senang tak ada sebut Alhamdulillah ke apa. Tak serahkan benda tu pada Allah Ta'ala ini. Daripada Allah Ta'ala ni duduk sebut-sebut macam daripada dia je. Macam Allah Ta'ala ni tak ada. Maka ambil masa yang senang itu, sebutlah, ucaplah yang menzahirkan kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Syukur nikmat Allah Ta'ala, berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala segerakan kepada kita baginya pada kita nikmat-nikmat yang bertambah-tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya Allah Ta'ala kata, aku akan tambah-tambah lagi. Kamu syukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi. Maka masa inilah, masa senang-senang inilah, kita doa lagi, Allah Ta'ala tambah lagi. Kita senang lagi, kita doa lagi, Allah Ta'ala tambah lagi pada kita. Kemudiannya berdoa dengan doa yang maksurat. Maksurat ni bahasa Arab, makna dianya doa-doa yang ada dalam hadis lah. Dan juga ada dalam Al-Quran. Iaitu berdoa dengan lafaz doa yang sahih melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sahih jugalah. Jangan ambil yang dhaif, ambil yang sahih-sahih. Tapi kalau yang dhaif tu, kalau dhaif biasa tu boleh lah. Tapi janganlah sampai mana hak tu kena tanya, belajar, kena bertanya kepada orang yang lebih tahu lah. Sebab kadang-kadangnya doa tu kalau dhaif takut bentuk rosak akidah. Jadi sininya saya sebut sininya yang sahih lah. Ambil yang sahih. Sebab kalau yang dhaif tu banyak hijau sikit. Yang dhaif tu banyak hijau sikit, kena tanya orang tu lagi, nak tahu makna dia setara mana, setara mananya tahap hadis tu ke gana ke, dhaif tu dhaif yang teruk ke, dhaif yang biasa ke, mafhum hadis tu mafhum yang boleh diguna dengan makna doa itu makna luas ke, ataupun dia ada sedentuh juga masalah akidah ataupun boleh menyebab terselewengnya akidah ke tidak ke, ini kena bertanya orang alim lah. Jadi untuk elak benda tu, aci sahih je lah, senang. Yang sahih, doa yang sahih, amal yang sahih. Amal yang sahih. Macam tadi lah. Hadis tadi, ini zalamtu nafsi zulman katsira. Ambil hadis-hadis yang sempurna. Ataupun lafaz yang disebut dalam Al-Quran. Tapi nak ambil dalam Quran pun, biarlah belajar juga. Sebab takut dia ambil doa orang kafir pula silap guna pula kan. Ambil doa dalam Quran dah. Tapi doa tu doa orang kafir. Jangan pula guna doa orang kafir pula. Jangan aci Rabbana aja. Takut Rabbana tu dengan makna lain. Maka kena belajar juga sikit-sikit. Paling kurang ayat yang kita nak amal itulah yang kita kena belajar. Kalau tidak, takut salah doa lah. Doa tu doa orang kafir. Kan? Doa orang kafir kita pergi baca. Jangan pula gitu. Dan hindari dari lafaz doa yang tidak sahih atau direka-rekakan lafaznya. Walaupun ia daripada ulama. Ulama ni, saya sebut kata ulama ni, mana tak kira ulama mana pun. Semua ulama belaka. Kalau dia belajar ni, mana ulama belaka lah. Agar dapat waspada daripada lafaz-lafaz doa yang mungkin, saya sebut sini mungkin ada kesalahan pada lafaz ataupun makna. Ataupun lafaz bertentangan dengan akidah tauhid, ataupun boleh jadi terlalu meleret hingga dilihat dari lafaz hadis sahih lebih jelas makna dan ringkas. Kalau guna yang dia jadi panjang lebar, yang hadis tu makna dia pendek je, lafaz dia pendek je dan jelas kan. Taklah jadi macam kita dah baca ayat kan. Doa in arid kan. Dia jadi doa tu panjang lebar. Jadi doa tu yang dia berdoa tu jadi panjang lebar je doa. Tak naklah jadi gitu. Panjang lebar berdoa sampai banyak cara yang dia doa tu jadi berlebih-lebihan pula dalam berdoa. Sebab tu tak pelik perempuan ni kadang-kadang seperti mana saya dah beritahu tadi, dia akan doa benda yang karut pada. Kan? Doa nak minta tahu
nak minta nak minta tahu ilmu gaib, dia benda sama je. Nak minta jadi nak minta benda, nak tahu benda gaib ni sama je dengan nak minta jadi Tuhan ke, nak minta jadi nabi ke. Ya Allah, bagilah aku jadi nabi pula. Kamu turunlah wahyu pada aku, dia nak buat solat hajat mai gitu. Tak boleh, dia tak boleh. Itu benda yang terhalang. Itu adalah doa yang terhalang. Dia tak boleh doa gitu. Dia panggil doa yang melampau, dan doa gitu makruh dan boleh menyebabkan dosa. Dan kalau dia silap doa pula tak kena buat, jadi kufur kerana doa dia yang salah. Jadi jangan duduk bermudah-mudah sangatnya dalam berdoa dengan mengutipnya lafaz-lafaz yang tertentu yang tak tahu mana. Sebab takutnya silap. Kita ni nak doa, biarlah aci benda doa tu pernah didoakan oleh Nabi Musa ke, Nabi Yunus ke, Nabi-Nabi terdahulu ke ada disebut dalam Al-Quran ke kan? Ataupun dalam hadis ke, ataupun Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kita kena cari ya. Yang Nabi Muhammad SAW sendiri pernah doa ke, pernah ajar ke. Maka kalau kita nak amal pun kita jadi hati tenteramnya hati kita kerana kita melafazkan doa-doa yang diajar oleh Nabi. Bila diajar oleh Nabi ini sudah tentunya lafaz itu adalah lafaz yang terjaga dari sudut wahyu. Bila dari sudut wahyu, lafaz itu bersesuaian dengan, bertepatan dengan lafaz wahyu, maka bila bertepatan itulah asbab kepada penerimaan doa. Kalau tidak bertepatan, tak jadi. Seperti mana dalam satu hadis, saya tak sebutkan sini, ada satu hadis Nabi SAW bila di akhirat kelak, kita semua sekali akan berjumpa dengan Nabi start daripada Nabi Adam apa semua sekali pergi. Sebab nak suruh cepat segeranya di padang mahsyar ni kita berkumpul bukan duduk saja-saja lepak situ. Supaya Allah Taala segera akan membuat keputusan di padang mahsyar. Bagi selesaikan. Sebab lama sangat dah duduk di padang mahsyar. Lama mana wallahu alam. Tapi maka mereka pun bermesyuarat ramai-ramai. Kita sendiri pun tak tahu masa tu kan. Bermesyuarat ramai. Macam mana kita? Lepas tu jumpa Nabi Adam. Kita pergi jumpa dengan Nabi Adam lah. Kerana dia ni Abul Bashar. Dia ni bapa manusia. Kita pergi dengan pok kita terus lah. Kita jumpa dengan tuk kita yang sebenar dulu. Pergi juga dengan Abul Bashar. Semua kata, aku ada dosa aku sendiri. Nafsi. Pergi jumpa orang lain lah. Aku pun ada salah aku. Pergi jumpa dengan orang lain. Maka pergi jumpa dengan Nabi Nuh. Pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Pergi jumpa dengan Nabi-Nabi seterusnya. Sampai dalam hadis tu ada menyebut berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau sampai Nabi Isa tu tidak disebut kesalahan dia. Kemudian selepas Nabi Isa kata, pergi jumpalah dengan Nabi Muhammad. Maka pergilah jumpa dengan Nabi Muhammad. Setelah pergi jumpa dengan Nabi Muhammad pun pergilah menghadap Allah Ta'ala. Bila pergi menghadap Allah Ta'ala, diringkaskan cerita dalam hadis itu. Nabi sujud. Nabi sujud tak tahu lama mana. Dalam hadis tu beritahu, Nabi tak tahu lama mananya bersujud masa itu. Lama. Sehinggalah Allah Ta'ala ajar apa yang nak disebutkan ketika itu. Nabi pun sebut apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Lepas pada itu barulah Allah Ta'ala suruh, bangunlah. Kamu minta, nescaya kamu akan diterima. Kamu mintalah syafaat, nescaya syafaat kamu pun akan diizinkan. Maka itulah diberinya syafaat kubra. Syafaat kubra ni mana selesainya semua sekali di padang mahsyar. Tak kiranya orang kafir ke, orang Islam ke, ini dipanggil syafaat kubra, semua orang dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi bukan khusus pada ni saja, bahkan untuk semua. Mana selesai masalah di padang mahsyar. Maka hadis tu nak beritahu ada ucapan yang tak pernah dalam hadis tu kata tak pernah disebutkan sebelum pada itu. Allah Ta'ala ajar khususnya masa bacaan ketika itu saja. Cara nak berdoa. Dan begitu juga Nabi Adam dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebelum pada ni Allah Ta'ala tak makbul doa Nabi Adam dengan Hawa. Kerana dia tak tahu nak cara nak berdoa macam mana. Dia kan orang awal, orang manusia yang pertama. Bukan macam kita ni orang yang kemudian dah. Orang kemudian kita dapat juga tahu sikit-sikit sebanyak daripada mak ayah kita ke, keluarga kita ke, orang-orang yang kita kenal ke, sahabat kita ke, siapa ke.
Ada juga kita tahu cara nak berdoa sikit-sikit pun walaupun tak masuk sekolah. Kan? Doa ni tak kadang-kadang tak kena masuk madrasah baru boleh reti nak baca doa. Kadang-kadang kita boleh tahu dengan ilmu-ilmu pengalaman gini yalah. Ada orang itu kata kalau nak doa, doa gini lah. Mana ada jugalah ilmu sikit sebanyak yang kita dapat. Maka Nabi Adam mana dia tahu benda tu. Maka Allah Ta'ala biarkan dia tu, Nabi Adam dengan Hawa itu, dalam keadaan tidak diampunkan dosa. Sehinggalah Allah Ta'ala ajar. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi Nabi Adam AS tu pun dapatlah. Dapat apa? Dapat kalimah daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam AS. Yang sebut dalam surah Al-Baqarah yang kita sudah belajar. Fataba alaih, lalu Allah Ta'ala pun terimalah pengampunan taubat dia. Terimalah taubat daripada Nabi Adam itu. Maka situlah doa tu mesti dengan adanya daripada pengiktirafan wahyu. Nak lafaz-lafaz doa ni biarlah kita ambil daripada lafaz-lafaz wahyu. Cuma kadang-kadang ni kita nak minta doa dengan lafaz bahasa Melayu kita yang tak ada dalam bahasa Arab dan Nabi pun tak minta benda tu. Contohnya apa contoh? Ya Allah, aku naknya kereta. Contoh. Kereta mungkin ada zaman Nabi kan? Lepas tu kita minat pula kereta merah. Contoh minat merah. Kan? Ya Allah, aku nak sangatlah kereta merah tu. Aku pergi biar aku dapat. Contohlah. Maka itu kita doalah lafaz itu. Ya Allah, ke mana lafaz tu lafaz sesuai lah dengan apa yang kita nak. Sebab contohnya ni, sekarang ni ada kereta ni yang aku paling minat sekali warna merah contohnya. Ya Allah, bagilah kereta merah tu kat aku. Bagi juga kan. Mana kita doa minta direct apa yang kita maksudkan. Maka itu bolehlah tak guna hadis pun. Sebab doa kita ni bentuk yang ada perkhususan tertentu. Maksud tertentu. Yang kita nak. Yang mana sudah tentunya tak ada dalam hadis. Sudah tentu doa tu tak ada dalam hadis. Kerana kita nak tu benda yang tak ada pun di zaman Nabi pun. Kan? Kalau kita nak minta nak utar ke apa tu lainlah, lafaz tu ada lah juga. Tapi ini bentuk perkhususan benda tu. Maka doa ni ada keluasannya. Jadi kalau nak minta benda-benda gitu, benda yang ma'ruf gitu tak mengapa. Jangan minta benda dosa sudah. Jangan minta benda dosa, itu tak boleh. Seperti mana yang disebutkan sebelum pada ni kan. Kita tak boleh nak minta buat dosa. Ya Allah, aku nak buat dosa. Nak curi kereta tu. Aku nak curi juga kereta tu. Tak boleh. Kita nak doa gitu tak boleh. Peringatan setelah anda berdoa. Ini kena ingat. Setelah anda berdoa, kemudian melihat masih lagi tiada tanda penerimaan doa. Ini masalah juga. Ini masalah. Syubhat. Doa dah. Tanda tak ada. Ni orang yang tak sabar, maka dia tak sabar lah. Kan? Maka ingatlah. Boleh jadi Allah Ta'ala tukar hal buruk darimu dengan hal yang memberi kebaikan buat. Atau disimpan kebaikan buatmu di akhirat, yang mana akhirat itu lebih dihajati berbanding dunia. Maksud yang sebegini seperti disebutkan dari sebuah hadis riwayat Ahmad daripada Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithm wala qati'atur rahim illa atahu Allahu biha ihda salas, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su' mithlaha qalu idza nukathiru qala Allahu akbar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa yang tidak untuk keburukan dan tidak untuk memutuskan tali kekeluargaan, kecuali Allah Ta'ala akan memberinya 3 kemungkinan. Doanya akan segera dibalas, ataupun akan ditunda sampai di akhirat, atau akan dijauhkan dari keburukan semisal. Para sahabat bertanya, jika demikian kita minta lebih banyak macam mana?
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala memiliki yang lebih banyak. Kamu buat banyak maka banyak lagi. Kamu doa banyak maka banyak lagi Allah Taala akan bagi. Maka inilah nak beritahu, asalkan doa kita tu tak mengarut jelah. Doa yang tidak dosa itu kaedah dia. Jangan doa yang betul dosa. Nak tahu ilmu gaib ke apa tu, ilmu benda dosa mana boleh kita mengetahui. Doa nak minta tahu ilmu gaib kan? Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ilmu gaib itu Allah Taala yang Maha mengetahui ilmu gaib. Allah Taala tidak akan menzahirkan ilmu gaib itu kepada sesiapa pun. Tiba-tiba kita kata nak ilmu gaib, nak minta ilmu gaib kerana Allah Taala tak akan bagi. Benda yang Allah Taala tak kongsi. Ketidak kita ni syuraka Allah lah pula. Sekutu Allah lah pula kita. Maka tak boleh nak kongsi benda tu. Kerana memang tak layak pun kita bukan Tuhan. Maka sudah tentunya dosa tak boleh, memutuskan silaturahim tak boleh, maka pastinya Allah Taala akan bagi kepada dia salah satu daripada tiga. Itu sama ada Allah Taala segerakan doa dia tu Allah Taala makbulkan, ataupun Allah Taala simpan untuknya di akhirat, ataupun Allah Taala tukarnya yang buruk tu daripada benda yang buruk itu jadi benda yang baik. Sebab manusia ni kadang-kadang dia doa ni dia tak tahu, doa dia ni mengarut. Doa dia yang dia minta tu samanan qalila, kan? Manusia ni biasa dia mintanya samanan qalila. Minta yang bentuk keuntungan yang sedikit. Walaupun nampak banyak tapi sedikit semacam. Gitu. Ya Allah, aku nak RM10. RM10 tu nilai dia, RM10 bagi dia tu banyak dah. Tapi kalau kira-kira sungguhnya RM10 tu sikit. Lepas tu, okey, berapa banyak? Paling banyak? 100. Okey, ya Allah, 100. 100 pun sikit juga nisbah. Atas tengok atas kegunaan lah. 100. 100 nak beli kereta, tak cukup. Ya kan? 100 nak beli rumah, tak cukup. 100 kalau nak beli nasi, lebih pada cukup nak beli nasi tu. Kan? Tengok atas dia lah. Maka 100 tu, ada orang tu minta 100. Ada orang tu minta, ya Allah, bagilah 1000 kepada aku. Bagilah 1000. Maka kalau 1000 tu, kadang-kadang 1000 pun tak cukup. Sebab kalau 1000 tu nak beli sesuatu yang mahal, contohnya harga 2000, tak boleh nak beli dengan 1000. Kan? Barang tu harga 2000. Kita nak beli 1000, mana boleh? Tak boleh. Kita ada 1000 ya. Maka kalaulah 10,000 pula. 10,000 kalau 20,000, begitulah seterusnya. Seterusnya pun, doa kita ni doa yang lekeh sebenarnya. Macam budak kecil, ya Allah, aku nak aiskrim. Hebat dah tu dia rasa ni boleh minta aiskrim. Benda kecil ya. Ya Allah, aku nak kereta. Budak kecil, dia minta nak kereta. Kereta apa? Kereta kecil lah. Lepas tu dia kata apa? Ya Allah, aku nak kereta besar ya Allah. Besar lah, besar ni ya. Besar ni ya, besar ya. Budak kecil, dia nak doa, nak kata apa? Ya Allah, aku nak kereta besar tu. Nak besar, kereta besar. Besar mana? Besar ni ya, besar dia ya. Dia kata besar. Sebabnya dia kata, ni kecil. Ni besar. Kalau orang dewasa, kalau kata kereta besar, besar lah. Besar sungguh lah. Tapi kalau budak kecil, kalau besar dia tu, apa dia besar dia? Ya, kereta besar. Ya Allah, aku nak kereta besar. Kereta besar yang dimaksud tu kereta mainan dia tu lah. Kereta besar. Tapi kereta mainan apa besar? Maknanya maksud bagi besar dia tu ada maksud dia tersendiri, dan Allah Ta'ala akan ganti benda yang lebih baik. Sama ada bagi benda tu, ataupun Allah Ta'ala akan tukar benda baik. Mu nak kereta tu benda lekeh yang nak minta dengan Allah Ta'ala. Minta benda yang lebih hebat lagi. Allah Ta'ala nak bagi benda yang lebih baik lagi. Tu contoh. Sebabnya nak minta ni kena tahu. Benda tu ada nilai ke, tak ada nilai ke. Jadi kita ni tak apa nak tahu mana. Sebab tu ahli neraka yang paling ahli syurga silap. Ahli syurga yang paling lewat sekali masuk syurga. Dia duduk di neraka lama sangat. Sampainya di doa banyak kali lah. Hadis tu panjang lebar juga. Yang mana hadis tu mula-mula boleh paling tak pedah. Dia pun minta nak berpaling. Boleh berpaling tengok syurga tak pedah. Kan? Bila boleh paling dia minta Allah Ta'ala pula. Ya Allah, boleh duduk dekat tak pedah. Dekat dengan pintu syurga tak pedah. Bila duduk dekat, ya Allah, kalau boleh masuk dalam lagi sedap. Jadi nak minta masuk dalam pula. Lepas masuk dalam tu, tak kerti nak minta apa. Maka Allah Ta'ala kata, mintalah mu nak minta apa yang terlintas dalam fikiran kamu. Minta, nak minta apa? Minta. Last kali dia minta, dia tak kerti nak minta apa.
Maka Allah Ta'ala dalam hadis tu beritahu pula, Allah Ta'ala ajar pula, mu kena minta ni, mu kena minta ni, mu kena minta ni. Kerana tak ada clue dah dia nak minta. Sebab kita nak minta ni biar benda tahu. Jadi dia tak tahu nak minta apa. Kan? Kalau kita duduk dalam hutan, kita hidup dalam hutan, lama-lama pun mati pun duduk dalam hutan. Lepas tu kalau temu syurga lah bisa. Kalau temu syurga pun kita naknya apa? Ya Allah bagi hutan pada aku. Kan? Bagi hutan pada aku, penuh pokok. Tak apalah, orang lain aku buat kerja. Nak rumah aku kerak-kerak pokok apa semua sekali, aku buat rumah. Ejah lah, atap ke apa semua aku buat sendiri. Ni Allah Ta'ala nak tukar, nak ajar pada dia. Tak payah, mun titah, mun nak apa, semua boleh belakang. Tak payah mu kena buat sendiri, tak payah letih-letih. Dalam syurga ni tak perlu letih-letih dah lagi. Mu tak perlu mu nak kena masak ke, tak perlu mu kena buat rumah ke, tak perlu. Mu duduk dalam tu tak payah masak-masak dah lagi. Tak payah masak nak makan, tak payah nak buat rumah untuk duduk, tak perlu dah lagi. Kamu hanya minta terlintas di fikiran kamu, semua kamu akan dapat. Maka dia nak minta apa? Dan dia duduk dalam hutan biasa, mana dia tahu? Kan? Kalau kita duduk bandar boleh tahu juga. Ya Allah nak nasi kabu. Kan? Nak nasi dagang ke, nak nasi itulah, nasi biryani ke, nasi Arab ke apa ke. Baru dia cerita. Orang ada dalam hutan tu mana dia tahu nasi biryani ke apa. Dia tahu pun bagilah gajah rimah ke apa tu ya dia minta. Yang mana minta benda hak dia rasa dia pernah jumpa biasalah. Dia akan minta. Okey. Maka inilah pentingnya tahu. Doa-doa ni kena tahu juga. Maka bila banyaknya dia tu berdoa, Allah Ta'ala akan bagi tambah-tambahnya banyak lagi. Penutup. Sesungguhnya tauhid dalam ibadah dan doa berupa lambang sejati akidah tauhid. Sudah tentu orang yang beriman tidak berasa jemu melakukan ibadah tauhid yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali berhajat ia akan berdoa, segera berdoa memohon hajat. Sekiranya mendapat musibah ia akan segera memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kerana doa itu merupakan bukti yang jelas bahawa jelas ketakwaan seseorang terhadap Allah Ta'ala. Bukti dia tengok pada doa. Malah sekira malas serta merasa berat ingin berdoa itu adalah petanda kesombongan. Sombong menerima kebenaran lagi sombong melakukan amal yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala lalu ditolaknya kebenaran bahkan diamalkan amalan yang bukan daripada syariat. Bila tak amal yang sunnah, tidak amal yang syariat, maka dia kena amal juga. Mesti kena amal. Dia kena berdoa juga. Kok mana pun dia kena berdoa juga. Maka dia pergi berdoa benda yang tak betul. Mafhum ini seperti mana firman Allah Ta'ala, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberikan peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Adapun amalan ibadah dan berdoa yang paling utama adalah dilakukan pada waktu malam. Ketika qiyamul lail, melakukan solat malam pada masa manusia yang lain sedang nyenyak tidur. Mereka pula mengambil sedikit masa untuk berusaha memisahkan diri daripada tempat tidurnya untuk solat dan berdoa minta pada Allah Ta'ala dengan penuh takut akan azabnya dan penuh harap akan rahmatnya. Dengan keyakinan mereka bahawa semua rezeki datang daripada Allah. Lalu mereka tidak kedekut dan tidak gentar mendermakan harta mereka dalam ketaatan terhadap Allah Ta'ala serta di jalannya. Firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merengangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka seperti mana dalam surah As-Sajdah ayat 15. Kemudian pada ayat seterusnya adalah balasan akan perbuatan amal soleh mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu
persediaan yang telah disediakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah, dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Surah Sajdah ayat 17. Penerangan ayat, iaitu nikmat yang akan mereka perolehi itu tidak dapat digambarkan dengan perkataan, melainkan gambaran kenikmatan, kegembiraan nikmat yang amat indah, dipandang lagi amat menyeronokkan. Dilihat nikmat itu sudah seronok, maka bagaimana pula disentuh atau dirasai dengan anggota tubuh yang lain. Seperti teruja mendapat hadiah yang berbalut, tahu ia berupa hadiah tetapi tidak mengetahui isinya, pun sudah gembira, kan? Tidak rahsia dari Allah, tidak ada rahsia dari Allah ini lebih, tidakkah rahsia dari Allah Ta'ala ini lebih memberi keterujaan buat kita semua. Jadi yang Allah Ta'ala nak bagi di akhirat itu lagi-lagi lah, ya. Benda yang sangat menterujakan kita semua nak kepada kebaikan. Habis itu, buka sambungan surah yang baru, surah Fussilat. Surah Fussilat habis dah, surah Syura. Tengok surah Syura pula.